Stok baru tahun 2021, Mazda 3 liftback 2.0 high plus top spec. Apa lagi stok baru? Ni Honda City spec E facelift tahun 2018 spec S. Ni dah sold. Ni pun stok baru tapi dah sold. Stok lama Mercedes C200. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit sneak peek. Saya nak tunjuk dekat luar ni pun ada stok baru lagi ni. Vios 1.5 tahun 2018 spec G. 1.5G dalam full leather. Lepas tu dia ada 360 kamera. Mana kamera dia? Dah. Okey, tapi hari ni bukan nak cerita pasal kereta-kereta ni. Hari ni saya nak ceritakan tentang Honda HR-V 1.8 spek paling bawah, spek S. Yang ini pun stok baru. Ni pun stok baru. Tu pun stok baru. Ni bukan stok baru, tapi ini pun untuk dijual. Mini Cooper S tahun 2019, register 2021. Warranty 5 tahun sehingga dia beli extra warranty 5 tahun sampai 2026. Tapi ni dah ada yang kosong, ada lagi incoming stock. Yang itu pun stok baru, Honda HR-V 1.8 spec V. Yang ini yang special dia, owner lama dia dah pasang power boot. Ini aftermarket punya barang lah. Kalau original HR-V datang daripada kilang tak ada. Tapi benda ni pun kalau nak pasang berapa ribu tau. So boleh tutup. Tapi hari ni kita bukan nak review HR-V yang ni. Saya nak review stock clearance. Yang kita nak clear stock. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan. Selepas 4 hari barulah dapat peluang nak upload video baru ni. Saya agak busy sikit minggu ni. Kalau tak 2 hari saya upload video baru. 2 hari saya upload video baru. Okey, sebelum saya terus untuk review kereta, sebelum tu saya nak cerita dulu lah untuk sesiapa yang pertama kali tengok video saya. Kalau anda tertanya-tanya, kenapalah video Mamat ni sampai 30 minit, sampai 36 minit. Paling dekat pun 20 minit lebih, nak dekat setengah jam. Okey, saya bagi tahu dulu sebab apa tuan-tuan. Okey, saya ni adalah seorang penjual kereta. Dan saya juga seorang yang sangat-sangat minat kereta. Saya bukan minat pada top speed, saya bukan minat pada handling saja. Saya minat kepada keseluruhan faktor yang menarik pada sesebuah kereta. Design, practicality, keselesaan, murah, jimat minyak, apa-apa faktor yang ada pada sesebuah kereta. Okey. Contoh anda beli Nissan Almera contoh. Siapa yang nak tengok video Nissan Almera ni, klik link dekat atas kanan saya tunjukkan. Okey. Contoh macam yang itu hari saya ada buat banyak lagi lah. Video Jazz kuning, lepas tu Mitsubishi ASX. Untuk video-video lain anda tengok dekat description di bawah, saya ada letakkan link. Okey. Lepas tu adalah Elantra lagi saya tunjuk. Okey, sebab apa saya buat video saya sampai 30 minit? Yang pertama tuan-tuan, ini video ni lebih kepada sembang kereta saja. Saya sebagai seorang penjual kereta, saya ada kelebihan test bermacam-macam jenis kereta, berpuluh-puluh jenis kereta. Okey. Saya boleh recommend sikit kereta mana yang kena dengan bajet anda, yang pertama. Yang kedua, anda nak cari kereta yang macam mana? Adakah practicality menjadi keutamaan, jimat minyak menjadi keutamaan, ataupun handling menjadi keutamaan? Saya boleh recommend ikut bajet anda, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Okey, sebab itulah dalam video saya ceritakan keseluruhan tentang kereta. Mungkin tak berapa detail sangatlah, tapi seberapa banyak input yang saya boleh masukkan dalam video saya akan sebutkan. Sedikit sebanyak dia boleh membantu anda. Anda tak beli dengan saya pun saya tak ada masalah. Tapi kalau anda nak beli dengan saya, ada kelebihan anda tengok dekat video saya tunjukkan dalam, luar dan semuanya lah. Okey. Sekarang ni daripada video YouTube saya 2 orang dah sangkut. Satu beli Honda Civic 1.8, beli cash. Nombor 2 beli Exora. Yang itu dengan salesman lain. Jadi kelebihan dia dekat situ, anda boleh tengok video ni dengan penuh. Jadi anda boleh beli kereta yang saya review ni tanpa perlu datang kedai. Sebab semua saya dah tunjuk dah dalam luar. Dalam video penuh, video setengah jam, takkan tak puas hati lagi kan.
Tinggal just nak datang, nak verify je kereta tu ada stok lagi ataupun tidak, dah terjual ke belum, dan untuk hantar dokumen dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada Honda HR-V 1.8 Spec S tahun 2017. Okey, HR-V mula masuk kat Malaysia pada tahun 2015. Dia ada Spec S, Spec E, Spec V. Dia datang dengan satu variant enjin saja, iaitu 1.8 menggunakan transmission CVT. Sebab time tu orang dah mula membiasakan diri dengan CVT sebab dia memberi kelebihan dari segi penjimatan minyak untuk penggunaan dalam bandar lah. Okey, HR-V ni dia ada nama penuh dia tahu. High Rider R tu saya tak tahulah apa, ada nama panjang dia. Siapa yang tahu tolong komen dekat bawah. Okey, dia standard horsepower dia 142 horsepower dan datang dengan Newton meter torque sebanyak 172 Newton meter. Okey, datang dengan brake disc 4 tayar. Okey, ada EBD, ada ABS, dan juga untuk safety bahagian dalam. Untuk Spec S dan Spec E dia datang dengan 2 airbag saja kalau tak silap saya. Okey, side airbag tak ada. Untuk passenger driver airbag dan juga passenger airbag. 2 airbag saja. Lepas tu sistem keselamatan lain dekat bahagian belakang ada Isofix hook. Kejap lagi kita akan tengok dengan penuh. Okey, secara asas dia, design dia, okey, ini adalah sedikit info lah ataupun fakta tentang HR-V ni. HR-V ni dia adalah segmen B, SUV segmen B. Okey, dulu orang panggil dia crossover lah. Sebab apa crossover? Dia menggunakan platform yang sama dengan Honda Jazz dan juga Honda City. Cumanya dia punya ride height dia tinggi. Jadi dia ada profile SUV, iaitu kita kalau duduk dalam kereta ni kita rasa tinggi. Tapi dia punya wheelbase sama saja dengan Honda Jazz dan juga Honda City. Kalau tak silap saya sama saja. Sebab chassis dia pun sama, platform yang sama. Kelebihan dia tinggi saja. Sebab orang Malaysia dah mula suka dengan kereta-kereta tinggi. Permintaan kereta-kereta tinggi pun sangat-sangat banyak. Anda tahulah kompetitor utama untuk HR-V ni adalah Proton X50, Pro 2 Ativa, Subaru XV. Lepas tu untuk harga yang sama tapi segmen berlainan, Mitsubishi ASX. Dia SUV segmen C tapi harga lebih kurang dengan HR-V. Siapa yang nak tengok video ASX tu boleh klik dekat kanan atas. Saya akan letakkan link dekat situ. Okey, secara umum dia general design dia saya sukalah. Mula-mula saya tak suka tau. Saya rasa pelik tau. Lagi-lagi angle ni pelik tau. Tapi bila lama-lama tengok, nice juga tau. Memang nice. Okey, macam yang ini owner dah pasang sport rim. Okey, datang dengan brake disc 4/4. Dia punya bahagian depan saya suka. Personally, saya lagi prefer design HR-V yang ini daripada HR-V yang baru, HR-V 2022. Sebab saya suka design yang ni, dia nampak lagi compact. HR-V baru tu dia dah mula nampak macam CR-V sangat dah. Saya tak suka. Sebab HR-V ni orang suka sebab size dia compact tapi dalam dia besar. And then dia ride height dia tinggi. Itu yang paling utama orang suka. Okay. So yang ini adalah Spec S. Power output tadi saya dah sebutkan, datang dengan transmission CVT. Tapi CVT dia tu dia panggil apa Honda G-Tronic CVT apa benda dah. Dia pakai torque converter. So walaupun dia CVT ni kan selalu kan kalau kita tekan minyak kan dia macam bunyi meraung kan. Tapi yang ini dia akan deliver torque pada low RPM. So kita nak navigate untuk dalam bandar, dia tak ada rasa loss of power sangat tau. Dia tak rasa lack of power sangat. So kalau bawa dalam bandar memang paling sesuai kalau anda nak pakai HR-V ni. Sebab dia satu, dia jimat minyak menggunakan CVT, dan satu lagi dia tak rasa lack of power. Cukup, power dia cukup. Bawa dia pun sedap. Bawa dia pun rasa macam kereta. Saya dah banyak kali bawa HR-V. Bawa dia memang rasa macam kereta, cumanya dia tinggi. Okey. Untuk bahagian luar dia tak ada DRL lagi kalau tak silap saya. Dia ada satu lampu kecil kat sini. Kejap lagi kita start engine, kita akan tengok. Okey, ada fog lamp dekat bawah, grill semua standard saja. Dia punya muka depan ni ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Sama juga dengan dia punya side profile dan juga dia punya back profile. Dia punya rear profile. Okey. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Saya mula-mula tak suka. Tapi lama kelamaan saya tengok design dia dah orang kata dah mula menarik hati.
Satu dekat bahagian tepi ni yang menarik, dia punya placement of door handle dia ni. Dia tersorok tau. So dia nampak seakan-akan macam kereta coupe tau, 2 pintu. Padahal dia 4 pintu. Tapi yang ini dia ada kekurangan dia lah. Kalau contoh anda ada anak kecil kan, yang tak sampai nak capai pintu, payah sikit lah. Okay? Untuk orang dewasa, untuk warga emas, saya rasa tak ada masalah. Bukaan pintu dia okey lah. Okay, bukaan pintu dia okey, hampir 90%. Tetapi dia punya keluasan tu agak kecil. Rasa macam lebih kurang macam ASX lah. Tapi dia punya dia punya ketinggian tu tak ada masalah. Dah macam lebih kurang kereta. Saya nak masuk pun tak susah sangat. Okay, tak berapa susah sangat. Untuk bahagian pintu depan pun sama. Yang ini spec S. Kalau spec S dia tak datang dengan keyless entry. Semua pakai kunci biasa saja. Anda nak start engine pun pakai kunci biasa saja. Yang ini spec paling bawah. So bukaan pintu dia saya rasa tak ada masalah. Untuk driver memang sangat-sangat tak ada masalah. Saya rasa bukaan pintu untuk driver dia lagi besar berbanding dengan belakang. Yang ni dia lagi ini tak ada hampir sangat 90 degree ni. Okay, kalau driver side ni hampir 90 degree. Ada beza kan? So yang ini hampir 90 degree, yang ini tak. So kalau orang bersaiz besar mungkin agak payah sikit. Tapi saya rasa mungkin ada masalah, mungkin tak ada masalah. Sesiapa yang ada menggunakan HRV ni, kalau anda rasa bukaan pintu dia okey, tak ada masalah, anda komen di bawah. Sebab kita perlukan pengalaman penggunaan daripada owner-owner HRV yang ada. Okey, jom kita masuk dekat bahagian dalam. Alright. Okey, sebelum tu macam biasalah, saya akan sebutkan yang pertama mengenai seat dia. Okey, untuk seat dia sama saja. Seat dia ni sama dengan Honda Jazz, sama dengan Honda City. So sama dengan HRV. Tak ada apa yang amazing sangat pun, just nice, cukup selesa. Tapi dia punya position dia ni, okay, dia punya ketinggian dia ni memang rasa macam kereta. Kita memang boleh bawa secara santai. Okay, so far seat no problem, sesuai dengan harga yang kita bayar. Untuk adjust dia semua menggunakan tombol sajalah. Okay, semua adjust secara manual saja. Dan dia punya laras untuk ke depan dan ke belakang berada di sini. Untuk dia punya door trim, okay, kalau untuk spec S ni dia menggunakan fabric dekat sini. Kalau spec E sama juga. Spec V dia akan full leather dekat sini. Tapi walaupun spec paling rendah, Honda tak kedekut tau. Okay, dia masih lagi ada letak leather dekat sini. So ini just nice lah. Ini sangat-sangat nice. Sebab kita selalu kita letakkan tangan kita kat sini, so dia rasa sangat selesa. Bukan dekat sini je. Okay, dekat keliling aircon ni pun dia ada letak. Ini soft touch ini soft touch. Okay, ini soft touch. Yang ini tak lah, ini plastik keras. Okay, lepas tu ada dekat situ. Sekarang kita masuk bahagian dalam. Okay, ini kunci dia. Datang dengan sepasang kunci untuk kereta yang ini. Kita tak mau cerita spec E, spec V lah. Okay, kita cerita yang untuk lower spec ini. Sejujurnya kalau saya lah start kereta pakai kunci ni, saya tak ada masalah pun. Selalu orang perempuan dia memilih sikit. Kalau orang perempuan yang nak beli HRV ni, banyak customer saya yang cari HRV, kalau spec S ni dia kurang sikit. Sebab satu, dia tak ada push start button. Reverse camera bagi diorang okey lagi tau. Tapi push start button ni yang diorang tak boleh nak mengalah sangat. So dia perlukan push start button. Saya tak tahulah, preference lah. Kalau saya tak ada masalah. Tapi saya rasa kalau wife saya pun, saya rasa dia nak yang ada push start button lah. Sebab dia nampak lagi eksklusif, nampak lagi mewah. Untuk kontrol dekat belah driver ni semua macam biasa saja. Anda boleh lipat secara elektronik. Okay, tak perlu nak kepak sendiri. Okay, untuk bahagian steering, yang ini kita dah sarungkan leather. Kalau tak, dia biasa saja. Yang ini kita dah balut leather siap-siap. Okay, tak ada sebarang kontrol untuk spec S. Dan spec E saya tak ingat. Spec E ada kontrol kat sini, tapi dia tak ada cruise control. Kalau spec V baru dia ada cruise control kat sini. Dan dia ada media control untuk dekat belah sini. Okay, dia punya speedometer yang ini kita boleh tukar. Cuma saya tak ingat. Jap, dia kena mati? Saya tak ingat lah. Jap, kita try.
Dia kena nyala macam ni. Lepas tu ni ke? Ke macam ni Alamak, saya tak ingat lah. Saya tak ingat. Tapi ni lampu ni dia boleh tukar tau. Kita boleh customize ikut dia ada berapa 5 ke 6 pilihan warna. So lampu ni dia akan membantu kita waktu driving. Dia bukan tak ada function. Satu, yang ni ialah kita nak bagi mata sedap pandang lah. Tapi waktu drive, okay, kalau kita bawa secara ekonomi, dia akan warna hijau. Kalau kita tekan minyak, dia akan warna biru. So kita tahu bila masa kita bawa secara ekonomi ataupun tidak. Dan dia akan keluar juga dekat sini. Okay, ini dia punya tokok minyak dia untuk penjimatan minyak. So kalau kita tekan, mungkin kita tengah jimat minyak, dia akan keluar kat sini lah. Lagi jimat 25 km per liter. Kalau kita tekan minyak, dia kat sini lah, kurang sikit, 13 ke 12 km per liter. Dari segi penjimatan minyak, anda tanyalah mana-mana pengguna HRV. Ini antara SUV yang sangat-sangat jimat minyak dalam market sekarang. Kalau anda nakkan power, anda kena beli Proton X50. Kalau anda nakkan kemewahan, anda kena beli Proton X50. Tapi kalau anda nak balance, bagi saya balance, ada power, reliability, ada brand, anda kena beli Pro 2 Ativa. Tapi kalau anda suka sesuatu yang very compact, very reliable, ada image, tak berapa mewah sangat, okay, tapi sangat-sangat praktikal. Dan in fact, dia mempunyai kabin yang paling luas dalam kelas dia. Seat depan belakang dan juga ruangan kargo dekat belakang. Kejap lagi kita tengok. Okay, HRV adalah satu option yang baik. Dan dia sangat jimat minyak. Tanyalah mana-mana pengguna HRV pun. Okay, so kita sambung dekat bahagian dashboard. Ini semua leather. Okay, ini semua leather. Ini bukan fake stitching, ini real stitching. Nampak tu, benang. Nampak ini benang betul ni benang betul. Nampak saya tekan. Okay, kat sini Honda tak berapa kedekut sangat. Dan satu benda yang saya sangat-sangat suka lah dalam Honda HRV ni, dia punya floating console ni. Ini memang sumpah babe, nampak macam futuristik gila. Okay, design ni takkan rasa tua dalam masa 15 tahun. Okay, dekat bawah tu ada storage area lagi. Dekat ujung sana dia ada power socket. Dekat sini dia ada USB. Kalau untuk spec V, 4-4 ni ada benda. 4-4 ni semua ada function. Yang ini 2 kat tengah ni kosong lah. Ini anda boleh letakkan barang. Okay, very practical macam biasa. Honda master of practicality. Okay, nampak ni, ruangan letak barang. So nak letak phone ke, nak letak kunci ke, boleh letak dekat sini. So dia punya floating console punya konsep ni, dia punya design ni sangat-sangat saya suka lah. Dekat sini pun boleh selit barang. Boleh selit barang sikit. Okay, dan dekat sini dia ada soft touch sikit. Soft touch. Sebab Honda fikir punya, kalau kita bawa kereta, kita punya lutut mesti belaga kat sini. Jadi kalau dia letak plastik keras, memang kita rasa annoying sangat lah. Kan, memang sangat rasa annoying. Memang sangat rasa annoying. Okay, sebab tu Honda fikir benda macam ni. Untuk driving position memang spot on. Anda nak adjust dia punya steering, saya rasa tak ada masalah. Dia ada adjustment secara teleskopik dan juga tilt function. Naik atas bawah, tolak, tarik. Okay, very practical. Memang susah lah kalau nak kata anda tak jumpa driving position yang sesuai. Sangat-sangat senang. Untuk dekat bahagian tengah, dia ada 2 cup holder. Ada dia punya tahap dia. Yang ini kalau untuk cup yang kecil. Kalau anda ada cup yang besar, botol tinggi, lipat macam ni. Nampak? Honda, the master of practicality, tuan-tuan, puan-puan. Dia punya armrest kita boleh slide ke depan dan juga ke belakang. Dan lagi sekali, tak kedekut oleh Honda. Ini dia bagi leather. Walaupun spek paling rendah. Okay, dah boleh slide ke belakang dan buka. Dalam ni ada storage lagi. Storage dalam ni kecil lah. Memang kecil. Kecil sangat. Kecil sangat. Tapi yang bagus dia, kita boleh laras. So kalau kita bawa kereta, kita boleh still relax dekat sini. Walaupun saya yang pendek ni pun, tangan saya still boleh relax kat sini. Tak ada masalah. Dia tak rasa tangan saya ke belakang sangat ke apa. Tak ada. Just nice. So keselesaan seat, thumbs up. Keselesaan pemandu driving position, 2 thumbs up. Dari segi material untuk lower spec, thumbs up juga.
Good job Honda lah, good job Honda. Yang ini semua basic function saja untuk radio. Ada Bluetooth, ada radio dan ada CD, ada AUX. Tak ada yang tapi Bluetooth dia untuk jawab dan angkat call saja. Untuk jawab dan letak call saja. Dia bukan untuk main lagu. Itu satu kekurangan dia lah. Sepatutnya dia bagi je function Bluetooth untuk kita play lagu ke apa kan. So ini satu kekurangan dia. Okay, untuk aircon vents dekat depan saja. Dekat belakang tak ada, which is saya rasa just nice. Tak perlu pun dekat belakang. Tapi masalah dia yang dekat sini ni. Sebab tiga-tiga ni function. Jadi kalau orang belakang nak aircon, yang pertama dia rely on dekat sini yang pertama. Okay, yang ini boleh tembak dekat belakang. Okay, lepas tu yang ini kena tembak sini sikit, kena tarik ke kanan sikit. Okay, ataupun tembak atas. Tapi kalau tembak atas, kalau yang duduk sebelah ni tinggi, kena kepala dia juga. Jadi walaupun kereta ni kecil, tapi ada masalah jugalah kita nak menghalakan aircon ni ke belakang. So saya rasa ini pun satu kekurangan juga sebenarnya. Walaupun dia nampak macam okey, tapi satu kekurangan juga. Sebab dia tak ada corong aircon yang betul-betul spesifik untuk orang belakang. So that's why yang sekarang punya Honda dah improve lah untuk HRV 2022. Tapi setakat penggunaan saya, sebab adik ipar saya pun pakai HRV, orang belakang tak pernah ada masalah rasa panas ke apa, tak pernah. Sebab yang ini kita boleh adjust untuk orang belakang. Okay, yang ini satu kita adjust lah atas kepala, ataupun yang ini kita adjust ke tengah sikit. Okay, yang ini adjust untuk orang depan. Ikutlah kreativiti anda macam mana. Alright, untuk dia punya glove box, just nice. Tak terlampau besar, tak terlampau kecil, tak ada masalah. Standard dengan harga. Untuk bahagian atas ada lampu biasa saja. Tak ada apa yang amazing sangat pun. Sini tak ada lampu sayangnya. Spec E, spec V saya tak ingat. Nanti nak kena check balik. Tak ada lampu. Okay, so condition kereta semua dalam semua masih bersih lagi. In case kalau ada yang nak membeli kereta ni. Okay, jom kita terus ke bahagian belakang. Lupa, untuk bahagian aircon dia very very practical. Tak ada yang nampak futuristik sangat. Tak ada nampak lopek sangat. Very practical. Adjust je, senang nak guna. Budak pun boleh faham. Okay, jom pergi bahagian belakang. Alright, door trim dia sama saja. Kain dekat sini. Okay, semua kain dan leather dekat sini. Jadi kalau kita duduk belakang, letak tangan dekat sini, masih lagi lah rasa mewah tu. Kemewahan tu kita ada lagi. Okey, masuk part belakang ni. Ini kalau setiap kali customer datang tengok HRV, saya paling suka betul cerita bab ni. Saya paling suka betul cerita bab ni. Okey, sebelum tu saya nak ceritakan dulu mengenai dia punya leg room lah, ruang kaki. Sebab apa HRV ni antara SUV crossover yang paling popular? Sebab dia punya ruang kabin dia sangat besar, tuan-tuan puan-puan. Saya ni tak adalah tinggi sangat, 160 cm, berat pun dalam 65-66 kg. Aku rasa aku dah kurus sikit kot. Okay, jadi tengok ruangan kaki saya kat sini. Yang seat ni pun saya ke belakangan sikit tau. Ni bukan driving position saya. Seat ni saya ke belakangan sikit. Anda tengok, besar. Besar, tak sebesar Honda City, tapi masih besar kalau nak compare dengan Activa, nak compare dengan X50. Ini ruang yang paling praktikal. Okey, untuk dia punya headrest adjustable. Sekejap, kita tarik sekejap. Payah pula. Alright. Okey tuan-tuan, yang mana first time jumpa channel saya, tengok video saya, kalau anda suka, apa salahnya anda tolong tekan button subscribe. Tolong like sekali video saya. Alright. Barulah kita semangat sikit kan. Video panjang, video saya memang panjang macam saya cakap kat awal-awal tadi. Tapi saya suka benda ni, kita tunjuk kereta secara menyeluruh. Jadi kalau ada siapa yang tengok video saya daripada awal sampai habis, saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki. Terima kasih menyokong saya, yang dah like video saya, yang tolong subscribe, yang tolong share, yang tolong komen, yang tolong buat segala benda lah yang membantu saya punya YouTube channel. Saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan. Terima kasih. Itulah yang terbaik saya boleh buat untuk anda. InsyaAllah, manalah tahu kalau saya punya channel YouTube ni lagi membesar, lagi growing dengan jayanya, saya buat giveaway ke. Doa-doakanlah. InsyaAllah ada rezeki lebih, saya pasti akan kongsikan. Selalu bila aku dah duduk belakang ni, aku terlupa pasal benda ni. Yang ni boleh adjust Saya suka betul benda ni boleh adjust.
Sebab saya ni orang pendek. Okay, saya selalu prefer yang ini paling rendah lah. Sebab saya suka adjust seat saya yang paling rendah. Jadi benda ni pun saya adjust yang paling rendah. Kalau macam Honda City saya, dia tak ada. Dia fix. Yang ini satu point yang sangat-sangat bagus. Alright. Okay, sambung. Headrest boleh adjust, sangat selesa. Okay, anda nampak saya duduk macam tegak sikit kan? Jangan risau. Dia ada 2 tahap. Alright, kita dah sandar sikit. Nak tahu berapa banyak beza dia? Tengok dekat sini. Adalah seinci lebih. Nampak sikit kan? Tapi besar beza dia. Okay, yang ini dia tak ada armrest. Dia tak macam Mitsubishi ASX. Okay, macam saya sebut tadi, kalau anda nak tengok video Mitsubishi ASX, tadi kan saya dah letak link dekat atas kanan tu. Tapi nanti anda tengok juga dekat bahagian description di bawah, saya akan letakkan link video-video lain. Okay, untuk keselesaan punggung kita duduk dekat bahagian belakang, untuk saiz saya tak ada masalah. Dia just nice. Sebab support dia ngam-ngam dekat bahagian peha saya, dekat sini dan juga dekat sini, tak ada masalah. Dari segi saya punya thigh support, bahagian support bawah peha ni ngam-ngam saja hujung peha saya ngam-ngam hujung peha saya. So dia tak rasa tergantung sangat. So untuk tinggi saya sangat-sangat okey lah. Untuk tinggi saya duduk dekat bahagian belakang ni sangat-sangat okey. Saya rasa saya boleh tidur dengan lena. Kalau untuk orang lain, saya tak berani nak cakap. Anda agak-agak sendiri je lah kaki anda panjang mana. Anda gunakan ukuran badan saya ni sebagai satu rujukan. Okay, sekali lagi tinggi saya 160 cm. Alright. Lepas tu dia ada Isofix hook untuk ibu bapa muda. Macam video-video saya sebelum ni, kalau ada anak muda, kalau ada anak kecil bawah umur 5 tahun, tolonglah beli kerusi kereta tu, baby car seat tu, tolong pasangkan. Ajarlah anak-anak anda, didik anak-anak anda supaya duduk dekat kerusi tu. Tolonglah, jangan duduk dekat sini. Minta tolong, jangan duduk dekat sini. Kalau sekali kita emergency brake, cium radio depan tu, tak boleh nak buat apa dah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, tuan-tuan. Okey, untuk kerusi baby, Isofix hook dia ada di sini. Okey, dia punya slot tu, dan hook dia ada dekat atas, dekat sini Untuk seat belt bahagian tengah, untuk penumpang tengah, dia ada 3 point. Okey, nanti kita tarik seat belt ni, cucuk dekat sini dan dia buckle dekat sini. Anda perlukan demo yang secara menyeluruh, anda datang ke kedai saya, kita sembang-sembang kereta. Tak nak beli kereta pun tak apa, kita sembang-sembang kereta. Okey. Sekarang point yang paling saya suka. Cerita kalau untuk Honda HR-V. Nampak Jetta tak? Tak. Tu kat depan. Ni Jetta. Bukan. 9949. Tu belakang warna putih. Okey. Yang gini, itu hari dalam Honda Jazz, dalam video Honda Jazz, saya sebutkan Magic Seat. Saya tak tahulah. Kalau tak silap saya, nama dia Magic Seat tau. Tapi ada saya tengok term dia Ultra Seat. Lantak lah, Ultra Seat ke Magic Seat ke, yang penting seat ni memang magic gila-gila lah. Sama macam Honda Jazz kuning yang saya tunjukkan video itu hari. Macam biasa, link dia ada dekat description. Jadi anda mempunyai 2 option untuk anda bawa barang. Satu, anda lipat secara tegak macam ni. Sana pun boleh lipat Jadi kalau kita lipat, anda tengok dekat bahagian bawah tu. Bahagian bawah dia kosong. Dia macam bench punya design tau. Jadi anda boleh sumbat lah. Orang perempuan dia sumbat pasu bunga, sumbat tonggel, semua bawah ni semua boleh sumbat. Orang lelaki pun apa kurangnya, sumbat lah apa benda tuan-tuan nak sumbat dekat sini. Okay, so kita ada extra space untuk kita letak barang. Yang ini bila kita tegakkan kerusi ni, kita boleh letak contoh basikal ataupun rak kasut. Ratakan dekat sini kan, letak platform yang rata, kita letak rak kasut. Tak tahulah kot sofa ke kerusi ke ada yang saiz kena dengan sini, mana tahu. So dia agak praktikal tau. Bukan agak lah, dia sangat-sangat praktikal. Kalau anda nak lipat rata pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak lipat rata, kita demo yang dekat sebelah sini. Jadi yang dekat sana kita lipat secara tegak, dekat sini kita lipat secara rata. Nampak tak? Nampak tak dia punya movement dia tu? Okay, seat ni pun turun tau. Seat ni pun turun. Sebab apa dia turun? Sebab dia nak dapatkan flat profile dekat sini bila kita lipat seat ni. So kita tengok view daripada belakang. Nampak? Kan almost flat.
Sebab tu lah peniaga-peniaga online, perempuan yang berniaga, dia orang kebanyakannya ada kereta ni HRV. Saya pernah tengok. Okay. Sebab kalau contoh kita nak deliver parcel ke apa ke, kita nak pergi hantar kat JNT kan, dah pack barang banyak-banyak, dia lipat rata, dia sumbat segala benda. Okay. Yang ini kita boleh slide saja, Tony yang cover dia ni. Yang ini datang original memang macam ni memang dia lembik macam ni. Jadi jangan tanyalah. Memang datang daripada kilang, memang lembik macam ni. Tapi dah banyak jual kat Shopee, yang papan keras apa semua tu ikut cita rasa anda lah, anda nak yang mana. Okay. So ruang kargo belakang ni, okay, terbesar dalam kelasnya untuk segmen B SUV. Untuk crossover lah, ini paling besar, 400 liter lebih. 400 liter, kalau tak silap saya ada dalam 400 liter. Kalau tak sampai 400 liter pun saya rasa dia dalam 38 ataupun 39 liter. Minta maaf lah kalau saya tersilap. Okay, dekat bawah ni ada dia punya tire spare. Okay, ini dia punya lug nut untuk yalah, sport rim dah tukar. Tapi ini space saver punya ni lah, space saver punya tayar, bukan full size. Kalau macam ASX, sekali lagi tengok link video ASX dekat description di bawah. Dia datang dengan full size spare tayar. Tapi saya tak ingat dalam video tu saya tunjuk ke tak. Tapi dia memang datang dengan full size spare tayar. Okay. So bahagian belakang ruang kargo yang sangat-sangat luas. Jadi untuk family 4 orang kan, contoh mak ayah anak 2 orang, anda nak balik kampung pun saya rasa tak ada masalah untuk dia punya ruangan kargo dekat belakang ni. Saya rasa tak ada masalah. Dulu saya sangat-sangat skeptikal tau. Saya fikir kereta pendek macam ni, belakang tak besar. Sekali bila tengok HRV ni, besar amat. Besar. Sebab itulah untuk sebuah kenderaan yang praktikal, this is one of the best option that you can get in the market. Dia punya resale value pun masih lagi tinggi. Resale value dia masih lagi tinggi. Untuk harga saya akan letakkan dekat pin komen Saya tak ingat harga dia berapa, nanti kejap lagi saya akan letakkan di pin komen. So macam mana? Setakat ni anda dah tengok dekat ruangan depan, belakang dan juga ruangan kargo. Harga berbaloi, anda bayar bulanan lebih kurang 800 lebih, dalam 830 ke 850 untuk sebuah kereta utility vehicle macam ni, yang sangat-sangat praktikal. Kalau anda nakkan satu image yang sporty, masuk sport rim yang macam ni, dia dah nampak sporty. Tambah saja body kit ataupun tukar lampu LED ke apa, dia dah nampak cukup sporty. Tapi kalau anda perlukan practicality, kereta ni memang ada. Dan diselitkan juga rasa mewah dalam kereta ni, walaupun pada lower spec. Cuma inilah, dia tak ada push start button ini satu kekurangan dia, tak ada push start button. Tapi this is the lower spec. Kalau kita cakap tentang spec E ataupun spec V, semua datang dengan push start button. Ini saya lupa cakap. Minta maaf saya lupa cakap bab ni. Ini satu benda yang saya sangat-sangat suka. Kalau anda selalu sangkut dekat traffic jam ataupun anda selalu jumpa traffic light nak pergi balik kerja, brake hold function ni sangat-sangat berjasa untuk kaki anda. Sebab bila anda tekan je brake hold ni, okey, contoh kita tengah driving kita BRD okey, saya demo kejap. Kita masuk, kita reverse sikit. Okey, electronic parking brake. Kita reverse sikit. Okey. Okey, saya tekan brake hold ni Sekejap. Alamak, dia tak detect ke kalau jalan pendek-pendek ni? Dia tak detect lah saya rasa. Dia kena jalan, orang kata kena high speed sikit baru dia detect. Okey, tak apa, saya explain je. So kalau anda berjalan, kalau anda berjalan dalam gear D, so bila anda dalam traffic jam ataupun berhenti kat traffic light, kan anda brake kan. So kalau kita dah on brake hold ni, dia akan keluar kat situ. So bila anda berhenti dekat traffic light, anda tekan je brake hold ni dia dah enable, dia dah on. Anda tekan brake, dia akan keluar dekat situ, auto brake. So anda boleh release saja kaki anda daripada brake kaki dekat bawah tu. So kereta tu dia akan brake dengan auto, walaupun gear ada dekat D. So kita tak payah tukar gear, kita tak payah tekan brake. So kalau nak jalan, tekan je minyak balik. Minta maaf lah, yang ni saya tak boleh nak demo sebab
Yelah, ini berjalan pendek, nak reverse pun pendek. Mungkin dia kena speed lebih 20 ke 30 ke baru dia akan enable. Ni bukan rosak ni bukan rosak. Anda tak percaya, anda datang sini, kita akan tunjuk. Okey. Jadi ingat, rosak tu. Bukan Saya dah test banyak kali dah kereta ni. Alright. So macam mana tuan-tuan puan-puan, kalau ada pengguna HRV, apa kata anda drop anda punya review ataupun drop anda punya pengalaman untuk bahagian komen di bawah. Okey, sebab saya punya YouTube channel ni tuan-tuan, saya lebih kepada macam kita satu community, kita nak berkongsi pandangan, kita nak berkongsi pendapat. Okey. Lagi-lagi daripada owner kereta-kereta yang saya buat review tu. Sebab ada orang yang nak beli kereta tu yang tak tahu apa-apa. Contoh macam HRV ni, anda tak tahu reliable atau tidak kereta ni, apa parts yang selalu problem, apa kerosakan yang paling major, ataupun adakah kerosakan tu semua wear and tear saja, tak pernah turun enjin, tak pernah tukar drive shaft, tak pernah tukar gearbox. Okay. Tak pernah ada masalah aircon ke apa. In case kalau ada, anda cuba letakkan di ruangan komen di bawah. Sebab itulah video saya ni video yang sangat panjang, sebab saya suka cerita penuh tentang kereta ni. Saya tak nak ada satu poin pun yang tertinggal, seboleh-bolehnya. Cumanya dalam masa sekarang ni saya tak ada buat video review untuk dari segi handling ataupun driving experience untuk kereta ni lah. Belum ada modal lagi lah. Nanti saya dah ada, boleh beli GoPro ke, InsyaAllah saya akan buat. Dan insyaAllah juga saya mungkin akan buat juga untuk fuel consumption test. Tapi setakat pengalaman penggunaan saya dah pernah bawa long distance 2 kali HRV ni. Saya dapat combination fuel consumption dalam bandar dan juga atas highway lebih kurang dalam 14-15 km per liter, which is very fuel efficient untuk sebuah HRV engine 1.8 dan menggunakan transmission CVT. So kalau anda ada pendapat yang mungkin berlainan ataupun kontra daripada saya, tolong letakkan di ruangan komen di bawah. Macam biasa, saya Amir. InsyaAllah kita akan jumpa in the next video. Kereta lain juga saya akan buat. Kalau ada yang berminat dengan kereta ni, ini adalah HRV 1.8 spec S, lower spec tahun 2017. Saya akan letakkan dia punya harga di ruangan komen di bawah, di pin komen. Anda boleh WhatsApp saya terus. Nak datang sembang kereta, datang dekat kedai saya dekat Kota Masai, Johor. Momentum Motors, Kota Masai, Pasir Gudang, Johor. Kita jumpa dalam the next video. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.